Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada petang ini kami di Raruai Pustaka Permata Ummah yang menerbitkan karya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dan pada petang yang baik ini, yang penuh ceria dan indah ini, kita bertuah dan berbesar hati kerana menerima kehadiran Yang Berhormat Dr. Abdul Halim Tamuri, Profesor Jaya PAS Selangor, merangkap Adun Paya Jaras. Sihat Doktor? Alhamdulillah sihat. Jadi pada petang ini, insya-Allah pada sesi petang yang penuh ceria pada hari ini dengan kehadiran para pengunjung di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, kita ingin membicarakan satu buku yang sangat penting, satu pencerahan ilmu yang diberikan oleh Yang Berhormat Tuan Guru tentang isu, tentang tajuk, tentang topik masyarakat majmuk, sebagaimana yang selalu ditohmah ataupun dijadikan sebagai peluru oleh kalangan mereka yang tidak bersetuju ataupun berbeza pandangan dengan PAS itu sendiri. Dan Tuan Guru melihat isu masyarakat majmuk ini suatu benda yang tidak selari dengan Islam, seolah-olah parti Islam ataupun mereka yang mempunyai fikrah Islam tidak dapat menyampaikan ataupun membawa Islam ini dalam konteks masyarakat majmuk. Jadi pada petang ini, insya-Allah mungkin kita ada beberapa pusingan nak tahulah. Tuan Guru dalam buku ni menekankan tentang konsep wasatiyah. Kerana bila kita berinteraksi dengan masyarakat majmuk, masyarakat yang berbidang kaum dan agama ini, kita berdepan dengan banyak perkara sensitif. Jadi perkara yang Tuan Guru ajar ialah tentang konsep wasatiyah, tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu longgar. Kerana pengalaman kita, Tuan Guru jelaskan ada golongan terlalu ekstrim sehingga tak boleh kita nak bersama dan hidup dalam konteks ta'ayush dengan golongan bukan Islam. Pada masa sama ada golongan yang terlalu longgar sehingga prinsip-prinsip Islam itu digadaikan. Jadi mungkin Yang Berhormat Dr. Halim boleh ceritakan secara lebih terperinci dan mendalam tentang apakah konsep wasatiyah yang ditekankan oleh Tuan Guru dalam buku Islam dalam negara masyarakat majmuk. Silakan kepada Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat majlis. Satu tajuk yang menarik apabila saya diminta untuk mengulas satu buku yang begitu besar kepada kita, iaitu buku asas kepada mereka yang nak mula memahami tentang Islam dan masyarakat majmuk. Saya tengok buku ni menarik sebab dia bahagikan kepada 4 bahagian utama yang menjadi suatu pembahagian yang penting. Kemudian ada 17 bahagian lain yang dihuraikan secara terperinci. Jadi prinsip utama bila kita baca keseluruhan buku ni, asas utama ialah wasatiyah. Yang ini yang menjadi pegangan kepada prinsip dalam Islam. Sebab tu dalam buku ini Tuan Guru menguraikan tentang 2 perkara. Pertama, kita tidak boleh bermudah-mudah. Maksud dia mudah-mudah, relax Islam tapi tak semayang, tak nak puasa, tak tukang aurat, boleh minum. Tapi di Islam itu bermudah-mudah, iaitu kita melonggarkan perbuatan yang bercanggah dengan syarak. Itu maknanya orang yang bermudah-mudah. Itu tidak wasatiyah. Dia kalau kita kata ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan, dia tak boleh gitu. Maknanya orang mudah-mudah ni tak boleh. Kita macam tengah. Tengah maksud dia kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu dah panggil wasatiyah. Kemudian bagi bahagian kedua ialah yang berkaitan tentang apa dia panggil jangan terlalu ekstrim. Sampai puasa sepanjang tahun. Bulan raya Aidilfitri puasa, raya haji puasa juga tak boleh. Itu haram. Mana nak juga, itu melampau. Sembahyang sampai orang kata sebuah 5 waktu, dia sembahyang waktu lajak nak konon lebih, buat lagi 5 rakaat 6 rakaat untuk zuhur, tak boleh. Itu melampau. Sebab Islam ni dia 2 perkara. Sama ada kita dalam keadaan ke tengah, ke tepi tak boleh, ke kiri tak boleh. Kita ambil antara itu wasatiyah. Maknanya kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita. Manakala orang Islam dia mengamalkan apa yang diamalkan dalam kehidupan, maknanya itulah sebenarnya yang kita katakan wasatiyah.
Dan daripada itulah kita faham bahawa sebenarnya dalam Islam kita kena menjaga banyak perkara. Islam itu sendiri lahir ketika di Madinah, belum di Mekah, ke Madinah, dalam masyarakat yang berbagai latar belakang. Ada orang Parsi, orang Yaman, orang daripada tempat Mekah ni kawasan perdagangan. Jadi bila berdagang ni dia ramai orang datang. Dia bukan satu bangsa. Bila berdagang takkan satu bangsa, tak, bangsa daripada dari barat, timur semua datang. Jadi maknanya Islam itu bangkit di kawasan yang berbagai latar belakang. Yahudi ada, orang Nasara ada, orang Majusi pun ada, agama berbagai. Sama juga di Madinah pun tempat perdagangan. Maknanya Islam itu sebenarnya dibangunkan ataupun dihidupkan ataupun diutuskan Rasulullah SAW dalam kawasan yang dikatakan majmuk. Itu hakikat yang berlaku. Ini perkara-perkara yang kadang kita lupa. Kita rasa Islam negara Arab, ya, negeri Arab, tapi masyarakat yang ada pada masjid dari latar belakang berbagai. Malah kalau di Madinah tu ramai lagi orang Yahudi. Yang orang Arab tak banyak pula dia punya faction dia, kabilah-kabilah dia. Sebab tu kalau kita Salman Al-Farisi, orang Parsi datang ke situ. Orang daripada Habsyah pun datang ke situ. Maknanya banyak orang. Maknanya Islam itu sendiri bangun dalam kawasan majmuk. Maknanya tidak ada alasan kepada kita Islam itu tidak boleh diamalkan dalam masa majmuk. Dan itulah hakikat sebenarnya konsep wasatiyah. Kita melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang haram. Sebab tu dalam Islam kita tidak boleh menginai orang. Kalau buku ni menarik, dia kata kita datang daripada satu keluarga, Bani Adam. Maknanya kita ni hidup dalam satu keluarga. Keluarga ni bagaimana kita urus, maknanya kita mesti menghormati hak masing-masing. Sebab Islam sangat menekankan kepada soal apa yang dikatakan keadilan. Maka kalau adil itu meletakkan satu pendapat, kita tidak boleh menzalimi orang lain. Sebab tu dalam konsep wasatiyah ni kita kena faham konteks bahawa sebenarnya jangan sampai kita membuat ekstrim melampau. Maknanya kita sampai menghina, mencerca, tak boleh. Sebab haram dalam Islam mencerca orang lain. Mencerca agama lain pun tidak dibenarkan. Sebab kalau kita cerca agama orang cerca kita, itu dalam Islam. Ataupun kita buat selamba, tak nak buat apa-apa, tak payah semayang, tak payah puasa, buat tak kisah, orang susah pun biar, tak boleh. Sebab tu dalam Islam wasatiyah ini adalah prinsip yang kita pegang bahawa kita perlu melaksanakan segala perintah Allah untuk menjaga keamanan, kesejahteraan di muka dunia ini. Jadi sahabat-sahabat semua yang pendengar yang kita dapat ni, maknanya apa yang kita lakukan Islam ni dalam konsep Islam dan masyarakat, asas kepada masyarakat majmuk itu adalah wasatiyah. Tidak boleh sekali-kali kita melampau. Sebab tu Tok Guru menyebutkan banyak kali, kita ni tidak boleh ambil orang ekstrim. Maksud dia melampau. Kita ada hak, kita ada nilai, tetapi tidak boleh melampau. Ini asas yang kita nak bawa. Sebab tu dalam buku ini huraikan, mudah difahami. Kalau kita faham tentang konsep wasatiyah, maka kita akan hidup dalam masyarakat majmuk. Orang Islam kena faham apa dia wasatiyah. Orang Islam kena faham bagaimana kita nak berkomunikasi, bermujamalah dengan orang bukan Islam. Sebab mereka adalah jiran kita, tetangga kita. Tapi pada masa sama, kita tidak boleh bermudah-mudah sehingga kita nak menghormati orang lain sampai kita pun tak semayang. Contoh, kata bulan Ramadan kita pun nak raikan kawan kita yang tidak berpuasa, kita pun tak puasa, tak boleh. Ini perkara-perkara yang kita rasa perlu difahami. Sama juga soal keadilan. Pada kita, sebab dalam Islam, kalau kita menzalimi orang bukan Islam, yang kita zalimi itu memang orang yang betul, orang baik dan hak mereka, maka dosa besar. Berdosa besar kalau kita menzalimi orang yang walaupun dia bukan agama kita, bukan bangsa kita, tapi kalau kita membuat kezaliman kepada manusia, maka hukumnya berat si Allah SWT. Jadi pada saya, Presiden kita telah memberikan suatu gambaran paling jelas. Maknanya kalau kita nak bergerak dalam masyarakat majmuk ini, prinsip yang perlu dibawa dan difahami oleh semua orang, khususnya orang Islam ini, wasatiyah, iaitu kita bersederhana dalam melakukan segala perkara. Ada yang do and don'ts, ada jangan semua do ataupun semua don'ts, tak boleh. Dia ada balance. Sebab tu dalam Islam telah menggariskan secara Quran, As-Sunnah, memberikan gambaran jelas kepada kita. Okey, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Halim Tamuri atas kupasan tentang konsep wasatiyah. Asas kepada kehidupan ataupun hubungan kita dengan masyarakat bukan Islam ataupun majmuk ini ialah konsep wasatiyah. Kerana ini konsep ini adalah konsep yang menjadi ciri khas kepada Islam itu sendiri. Bahkan inilah konsep yang Tuan Guru jelaskan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW
dalam pentadbiran, tadbir urus negara Madinah dulu. Dan cuma saya menarik bila Tuan Guru bawakan buku ini. Sebenarnya asal buku ini kita terjemahkan daripada satu kitab Arab, Ad-Daulatul Islamiyah fil Mujtama' At-Ta'addudi, yang Tuan Guru tulis khas untuk membetulkan salah faham ulama-ulama di luar negara tentang bagaimana kita menerapkan Islam dan kita mampu menerapkan Islam lebih baik dalam konteks masyarakat majmuk. Betul. Kerana ada ulama yang melihat, kita bukan kata semua, sebahagian yang melihat kita perlu bersikap apologetik, ataupun mereka tak kata begitu tapi mereka seolah-olah bersikap apologetik. Ada perkara yang tak boleh cakap selalu. Dan ini yang Tuan Guru tegaskan. Bila kita berinteraksi dengan masyarakat majmuk, ini prinsipnya, ini perkara yang kita boleh toleransi, ini perkara yang mesti kita tegaskan. Dan saya mungkin pengalaman Dr. Halim, YB Dr. Halim sendiri sepanjang bersama Tuan Guru, bagaimana sebenarnya pemikiran Tuan Guru ini, kita nak menerapkan Islam dalam konteks masyarakat yang berbilang kaum dan agama ini, yang mungkin kita boleh belajar macam mana satu hari nanti mungkin kita dapat laksanakan Islam dalam konteks yang lebih menyeluruh, konteks di Selangor baik yang berbilang kaum dan agama, dan juga mungkin dalam konteks Malaysia itu sendiri. Bila kita baca buku ni, bagi mereka yang nak faham tentang macam mana Islam mentadbir ataupun mengurus masyarakat majmuk ini, buku ni menjadi sesuatu yang cukup asas kepada kita. Saya suka baca buku ni sebab dia mulakan tajuk, dia bahagi, lepas tu ada pula tajuk, ada rumusan. Yang buku lain tak ada macam ni. Tapi buku ni menarik. Bila saya tengok apa yang berlaku ni, sebenarnya cukup menarik kepada kita, memudahkan kita alhamdulillah memahami. Sebab selepas huraian daripada satu artikel ringkas, ada pula di belakang itu huraian-huraian yang berkaitan dipanggil peta minda, supaya kita buat rumusan. Ini mudah. Jadi kalau siapa yang nak baca buku ni, Islam dalam masyarakat majmuk ni, saya ingat cukup baik untuk permulaan kepada mereka yang nak faham. Dan ini akan beri satu gambaran awal kepada kita, saudara sekalian. Sebab tu dalam kita menguruskan sebuah negara, khususnya negeri Selangor, negeri Perak, Kelantan, Johor, Malaysia, Borneo, Sabah, Sarawak, kita menerima hakikat bahawa kita hidup dalam masyarakat yang berbagai-bagai dan bidang kaum. Ini suatu pada saya benda yang cukup untung kepada kita. Kan? Sebab tu bila ada, ini sebenarnya suatu nikmat yang Allah berikan kita tanpa kita sedari. Kenapa? Tak semua orang dapat hidup dalam latar belakang berbagai-bagai. Kita ada orang Cina, orang India, kadazan, ibad. Ini satu nikmat yang kata pada kita, kalau kita uruskan benda ni, sebenarnya ia memberi gambaran bahawa Islam itu adalah kebaikan untuk semua orang. Jadi ini yang kita kata nak bawa. Macam mana kita nak bawa nilai Islam dan kehidupan, dan tanpa sebenarnya mereka menghormati kita. Orang ni sebabnya dia tak faham dengan kita. Dia tak tahu Islam tu macam mana. Sebab bagi mereka, dia kata Islam ni apa, dia tak tahu. Sebab kita tak pernah terangkan kepada mereka Islam tu apa sebenarnya. Islam itu la ikraha fiddin. Kita tak pernah paksa orang untuk masuk agama Islam. Kalau baca Tok Guru jelaskan, tidak ada pernah paksaan dalam Islam. Kalau dipaksa pun tak sah. Kalau kata paksa Islam, tak sah. Sebab dia tahu, sebab Islam ni datang, dia menyerah. Maknanya kita submit diri kita kepada Allah Taala dengan rasa redha dan ikhlas. Islam tidak pernah paksa orang masuk Islam. Kalau orang paksa masuk Islam, tu tak betul. Sebab dia tak jujur. Kau masuk Islam tak boleh, tak jadi. Sebab tu bagi mereka yang menyatakan bila kita menjadi kerajaan, pemerintah, kita paksa orang masuk Islam, itu adalah perkara yang cukup salah. Dan dalam buku ini menjelaskan, tidak boleh paksa. Sebab kita tidak boleh beli iman itu dengan kepaksaan, atau beli apa. Dia datang dengan redha, dan sebab Islam datang itu dengan salam, dengan kesejahteraan. Sebab tu saya tengok, kalau di mana-mana pun, kalau di dalam sejarah tamadun Islam kita dapati, orang masuk Islam ni sebenarnya dengan rasa redha, dia seronok, dia tidak dipaksa. Lepas tu bila kita boleh bawa nilai Islam kepada mereka, mereka akan faham, oh sebenarnya Islam ni akan yang bagus. Tapi disebabkan ada orang yang menceritakan tak baik, itu Islamfobia. Akhirnya orang melihat Islam negatif. Tapi kalau orang tengok betul, lepas tu kenapa jumlah orang di Europe banyak masuk Islam? Sebab mereka faham Islam itu bagaimana. Dan itulah sebenarnya yang kita nak buat masyarakat. Sebab Islam tu dia rahmatan lil alamin, menjaga kebahagiaan seorang.
Tapi ada prinsip-prinsip yang kita tak boleh kompromi. Itu pun untuk orang Islam supaya menjaga akidah mereka. Ada perkara yang tidak boleh sebab itu tak benarkan. Tapi yang lain tu banyak yang boleh, sikit je tak boleh. Tapi kadang-kadang kita lihat nampak orang mengambil gambar, banyak tak boleh, sikit yang boleh. Tak. Ada hak-hak orang bukan Islam, kita berikan. Hak-hak orang Islam ni, hak bukan Islam ni banyak. Yang kita bagi segala-galanya, tapi ada perkara-perkara yang orang Islam tak boleh. Contoh paling mudah dalam konteks orang kata minum arak, itu orang Mesti lah isu. Di Kelantan ada tempat minum arak di mana tempat yang tertutup. Hak mereka tak kacau. Makan babi contoh, Selang Kecil makan babi dulu ni kan. Kan. Kita tak halang, kita tak pernah halang orang nak makan babi. Itu hak mereka dan kita tak pernah halang mereka nak jual sebagainya. Cuma dalam konteks Islam baru ni isu soal berkaitan dengan keselamatan dan kebersihan rakyat, kebersihan masyarakat, iaitu isu kesihatan juga, security tentang kekotoran. Jadi benda ni sebenarnya kalau orang faham, kita tak pernah halang. Dan ini yang kena beri penjelasan kepada rakyat, masyarakat sebagainya. Patut kepada kita yang dalam buku ini telah memberikan satu panduan paling mudah. Makna kalau kita nak sebutkan Datuk Negeri Selangor ke Perak ke Johor ke Melaka, yang yakinlah bahawa bila kita hidup dalam masyarakat majmuk, hak-hak masyarakat majmuk itu akan terjaga. Yang tak boleh itu, contoh paling mudah kita katakan dalam kehidupan orang Islam ni, orang Islam tak benarkan. Dan konteks pada hari ini, undang-undang ada, kita tak benarkan orang Islam untuk berjudi. Orang Islam tidak boleh. Itu orang Islam yang nak jaga supaya dia tidak melakukan kemaksiatan, sebab nak jaga dia, sebab itu Allah tak bagi. Mana kita hanya menghalang kepada orang yang Islam supaya dia tak melanggar perintah Allah SWT. Ini yang saya rasa kita kena beri gambaran dalam konteks pada ini. Kita dapati bahawa dalam buku ini, saya cukup menarik dalam buku ni, kalau boleh baca page by page kan, akhirnya kita akan faham bahawa sebenarnya datang daripada prinsip yang bawa. Tok Guru dia hurai buku ni cukup menarik. Dia start daripada konsep. Tok Guru ni kalau menulis, dia idea dia datang daripada konsep dulu, kemudian kepada pelaksanaan big picture. Kemudian ni tak semua lah orang tulis kecil tak. Tok Guru akan mula dengan konsep ad-din. Ad-din tu atas sekali. Ad-din, kemudian pergi kehidupan, wasatiyah, kemudian bagu, konsep majmuk. Dia sekarang prinsip. Sebab tu dalam konsep ad-din ini, yang itu kena faham. Sebab tu ad-din tak sama dengan agama yang kita faham dalam konteks barat. Ad-din ni way of life, cara hidup. Sebab tu Islam ni way of life. Sebab tu dalam agama, bagi Islam, kita ada sistem perbankan Islam, kita ekonomi Islam, kita ada isu sistem kita buat, pentadbiran, pengurusan sebagainya. Sebab kita way of life. Yang ini yang cantiknya Islam, kalau dapat kita perhatikan, kita uraikan, dan kalau dapat kita terangkan kepada masyarakat, sebenarnya Islam yang membawa kebaikan kepada masyarakat seluruh dunia. Ini pada pandangan saya, apabila kita baca buku yang tulis tentang Islam dalam negara masyarakat majmuk ini, sebenarnya memberikan satu gambaran permulaan. Sebenarnya kalau kita memahami tentang nilai-nilai Islam dalam masyarakat majmuk ini, yakinlah bahawa negara kita akan hidup dengan keadaan yang lebih aman dan bahagia dan sejahtera pada masa depan, insya-Allah. Okey, menarik insight Tuan Guru yang dikongsikan oleh Muhammad Datuk Dr. Halim Tamburi sebentar tadi. Saya nak rangkum tentang Tuan Guru, dia selalu datang dengan idea yang menjadi konsep, kemudian diperincikan untuk di peringkat pelaksanaannya. Sebab itu antara kelebihan Tuan Guru lah, dia mempunyai insight terhadap sebarang masalah yang kita perlu selesaikan. Contoh, bila timbul isu orang tak boleh terima tentang konsep negara Islam dulu, Tuan Guru memberikan suatu pendekatan baru, perkenalkan konsep negara berkebajikan. Itu juga satu benda yang menunjuk keterbukaan kita supaya masyarakat majmuk ni tak rasa takut nak dekat dengan kita bila kita nak sampaikan tentang Islam, tanpa kita mencairkan prinsip kita. Cuma saya ingat dalam buku ni Tuan Guru sebut beberapa kali tentang konsep satu keluarga. Ibarat berdasarkan sepotong ayat Al-Quran yang cerita kita manusia ni ibarat satu keluarga yang diciptakan daripada Adam dan Hawa. Dan ini dah asas bagi Tuan Guru lahir bagaimana kita nak hidup dalam konteks masyarakat majmuk. Mungkin Dr. Halim boleh, yang Muhammad Dr. Halim boleh ceritakan bagaimana Tuan Guru menjelaskan kaedah cara kita nak berinteraksi dengan masyarakat non-Muslim. Kerana akhir mutakhir ni, ialah Muhammad Dr. Halim mungkin lebih tahu
apa yang sebenar berlaku bila timbul isu selain daripada isu peternakan babi baru-baru ini yang juga sangat sensitif ya. Sebelum itu isu kuil. Semua isu ini sebenarnya isu yang kita lihatlah sebahagian pihak tidak urus dengan baik sehingga menimbulkan perkara yang sangat tajam dan juga panas antara pelbagai pihak. Jadi peringkat pengalaman Yang Berhormat Datuk Halim sendiri macam mana melihat konteks ini dan juga dengan idea dan insight Tuan Guru, kita boleh bawa dan ketengahkan dalam masyarakat dalam masa mendatang ini untuk kita mengurus dan juga menyelesaikan isu-isu ini supaya kita dapat tenang dan juga tidak ada konflik-konflik ini berulang lagi pada masa akan datang. Silakan Yang Berhormat. Baik. Terima kasih. Dia dalam tajuk ni Tok Guru tulis dalam muka surat 82 konsep manusia sebagai satu keluarga. Dia maknanya kita ni asal satu keluarga, nak uruskan bagaimana keluarga itu dia datang daripada keluarga. Sebab tu kalau kita tengok dalam konteks ni bagus Tok Guru ni sebenarnya dah hurai dah konsep masyarakat madani. Ini tahun 2021 sebelum dah cerita dah konsep buku ni tentang konsep madani. Ini cerita madani yang sebenar lah. Tapi kalau madani sekarang saya tak pastilah macam mana kan. Ini tentang bagaimana konsep masyarakat yang dipegang di atas prinsip ketamadunan manusia yang sebenar. Islam ini bangun masyarakat dia dengan konsep yang dipanggil ilmiah, perbincangan. Sebab tu dalam Quran dia akan sebutkan apa dia? Afala ta'qilun, afala tabshun, afala tatafakkarun. Kan? Dia kena guna akal pemikiran. Dia tak mula dengan satu, dia akan fikir. Wa amruhum syura bainahum. Ini konsep-konsep dalam Islam yang kita ajar. Maknanya kalau dalam keluarga, okeylah kita satu keluarga. Macam mana kita nak urus konflik dalam keluarga? Bincang. Mesti dalam perbincangan. Yang ini yang perlu dilakukan. Dia tidak boleh bergerak atas emosi dan juga perasaan. Kalau kita kata kita ni berkeluarga, maknanya kena bermula dengan perbincangan. Diskusi dengan berkaitan tentang apa yang dikatakan tentang keterbukaan, boleh dikritik, boleh mengkritik. Ini yang kita katakan amrum syura bainahum ni menjadi pegangan kepada kita. Sebab tu isu-isu yang berlaku ni sebenarnya kalau kita uruskan dengan baik, sebenarnya dia boleh diurus dengan lebih cemerlang dan dapat diselesaikan. Masalahnya ialah miskom, komunikasi di antara. Lepas tu bila isu ni berlaku, saya beritahu sahabat-sahabat kita bincang. Bila bincang, kita akan dapat cari apa penyelesaian yang nak kita boleh cek jalan. Apa sebenarnya yang berlaku. Dan bila bincang ni mesti based on knowledge and research, perbincangan. Data, fakta. Tak boleh kita based on emosi. Bila kita based on emosi yang jadi masalah kita. Jadi apa yang berlaku ni pada pandangan saya ialah banyak dimulakan dengan emosi-emosi yang akhirnya tidak terkawal, tidak berdasarkan fakta. Sebab tu dalam konteks bagi saya untuk mengurus isu tentang yang berlaku baru ni macam-macam, kita bawa kepada, kalau bacalah mana-mana ucapan-ucapan pimpinan kerajaan, kadang-kadang kita rasa dia macam dalam bahasa orang Kelantan tidak jejak. Tak jejak lah. Sebenarnya benda ni dia boleh dibincang dengan realiti dan fakta. Sebab tu saya kalau isu ni kita bincang apa sebenarnya masalah, data, fakta dan balik akhirnya kepada undang-undang. Ini paling asas kita. Apa juga kita tidak boleh langgar undang-undang. Jadi pada saya konflik-konflik yang berlaku ni sebenarnya kalau baca dalam buku ni dia sebenarnya menghuraikan kekeluarga. Maknanya kita boleh selesaikan dalam bentuk kekeluargaan. Boleh diskusi. Kalau kita adik-beradik kita sekolahkan suami isteri pun kalau lidah lagi digigit, ini kan boleh suami isteri. Itu suami isteri yang ada rumah. Kalau jiran tangga lagi banyak. Dengan adik-beradik pun ada berlaku. Jadi hidup manusia ni ada konflik. Tetapi kita kena uruskan konflik tu. Yang ini yang kita kan kemahiran kita untuk menguruskan perbezaan. Pada saya kita kena uruskan perbezaan ini. Perbezaan akan berlaku. Tidak ada orang yang satu benda. Contohlah, sebab tu kereta pun dia keluar macam-macam jenis. Sebab ada cita rasa berbeza. Makanan, tom yam, ada suka tom yam campur, tom yam ayam, tom yam macam jenis sebab orang berbeza. Takkan kita nak buat satu, tak boleh, tak bisa type, mesti ada berbeza. Jadi perbezaan ini kita uruskan. Macam mana uruskan itu bergantung kepada kita sebagai seorang pemimpin nak selesai masalah. Pada saya perbincangan, diskusi, akhirnya balik kepada data dan fakta. Inilah yang pada saya boleh menyelesaikan masalah. Jadi kalau ambil konsep keluarga dalam keluarga ni, mana Tok Guru bagi ni contoh cukup yang menarik sebab dia kata kalau malam ni hurai
Bagus perbincangan ni. Kalau kita baca kitab ni, dia dah huraikan begitu panjang. Di dalam ni ada lebih kurang dekat 10 muka tentang bagaimana keluarga itu dapat menyelesaikan masalah. Sebab tu kalau kita nak uruskan perkara ini, sebenarnya memberikan suatu cara yang terbaik kepada kita untuk kita uruskan keluarga berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi kalau nak selesai masalah, pada saya mestilah hidup cara kaedah berkeluarga. Sebab tu kita datang daripada satu kelompok, maka apa juga perbezaan pandang kita mestilah diuraikan secara kelompok dalam kelompok kita. Akhirnya insya-Allah bila kita boleh laksanakan benda ni, ini akan menjadi suatu yang jelas. Sebab tu kalau disebut sini Islam satu keluarga, maknanya Islam ditujukan untuk seluruh manusia tanpa mengira bangsa dan warna kulit. Maknanya siapa-siapa boleh dapat perlindungan dari Islam. Umat Islam diseru menjadi masyarakat madani dan tamadun. Ini cerita madani bukan madani yang kita faham sekarang ni. Ini madani betul-betul masyarakat yang betul beriman kepada Allah SWT sebagaimana konsep yang sebenar. Ini 2001 dah dah huraikan benda ni. Manusia dilahirkan dengan fitrah kecenderungan untuk hidup bermasyarakat. Berarti bila bermasyarakat ada konflik, kita kena selesaikan. Apa perbincangan, diskusi, wajadilhum qad bujahum wajadilhum billati ahsan, dengan cara yang baik. Dan Rasulullah menekankan kepada persaudaraan sama manusia dan persaudaraan berdasarkan kepada keimanan kepada Allah SWT. Jadi ini di antara, kalau ni dalam kitab ni, dalam buku ni, sebab tu manusia banyak kena rujuk kepada perbincangan. Apa juga isu yang berlaku ni sebenarnya boleh selesai kalau kita balik berbincang dengan cara yang baik, tolak emosi, tolak perasaan, tolak sentimen, duduk cari kebenaran. InsyaAllah itu akan menjadi kebaikan kepada kita. Okey, satu kupasan yang menarik. Asas yang Tuan Guru bawa yang disebutkan oleh Muhammad Dr. Halim tadi ialah berbincang. Bila disebut keluarga ni mesti berbincang. Jadi ini benda yang penting sebenarnya ialah pertama soal kebijaksanaan pemimpin itu sendiri. Betul. Siapa pun jadi pemimpin, ini benda yang sangat penting dan perlu. Dan yang kedua ialah soal political will juga. Nak buat tak nak buat. Kadang-kadang dia tahu dia tak nak buat. Jadi kadang-kadang perkara inilah yang menguji seseorang pemimpin, dan kita harap mudah-mudahan perkara ini kita dapat harmoni dan lebih baik lagi masa mendatang insya-Allah. Baik di Selangor maupun di Kelantan maupun di seluruh Malaysia. Ini benda yang kita cuba nak terap dan tonjolkan di semua tempat insya-Allah. Jadi mungkin yang terakhirlah yang YB, kita nak tahulah mungkin setakat pengalaman YB bersama dengan Tuan Guru. Mungkin ada pengunjung nak tahu, kita yang dalam talian pun nak tahu. Setakat YB kenal Tuan Guru ni macam mana? Apa benda yang mungkin kita boleh belajar, sama ada kaitan langsung dengan tajuk kita ataupun mungkin benda lain yang kita boleh ambil sebagai suatu qudwah kepada generasi muda lah, khususnya pada hari ini. Silakan YB. Terima kasih. Alhamdulillah, saya mengenali Presiden semenjak saya kecil lagi lah, belajar dengan kuliah dia, ceramah, sampailah saya menjadi ahli parti yang aktif, masuk dan di pilihan raya. Saya kagum dengan ilmu. Tuan-tuan, ada orang dia berkuliah, hebat ilmu, Alhamdulillah. Ini hebat Tok Guru, dia boleh berkuliah, memberikan suatu pandangan dan memberikan suatu gambaran tentang ilmu secara lisan. Tetapi Tok Guru ni kelebihan dia boleh menulis. Saya tengok ni penuh buku-buku ni. Kan? Buku dia kita yang kita rasa saya rasa tak tahu siapa nak baca ni. Saya pun tak boleh baca buku Tok Guru ni kan. Ini ilmu yang Tok Guru tulis dan dibukukan kekal. Ini kelebihan yang Tok Guru. Yang kedua, Tok Guru ni dia ilmu dia cukup luas. Sebab tu dia pernah menjadi timbalan pengurusi Persatuan Ulama Sedunia. Bukan cacangan wang Dan pengalaman dia sangat matang dalam menguruskan konflik. Yang kita rasa macam boleh ke, tapi sebenarnya orang hebat yang kita kagum dan kena belajar. Sebab tu kita nak lahirkan lebih ramai orang macam ni mengganti dia. Kita nak lahirkan lebih ramai ulama-ulama yang hebat seperti Tok Guru. Baru kita punya negara akan ke depan. Dari sudut politik, dari sudut ekonomi, sosial sebagainya. Yang paling mahal sekali Tok Guru ni hubungan antarabangsa. Yang memang tak ramai pemimpin kita boleh buat, tapi kita kena lahirkan lebih ramai begini pemimpin baru yang dari berbagai peringkat supaya dapat ke depan. Dan Tok Guru ni satu kelebihan dia sangat tajam dalam pemikiran pandangan dia.
yang dia akan minta wang fikir. Cadangan-cadangan, pandangan dia jangka masa depan sebenarnya memberikan kebaikan kepada kita. Dan insya-Allah dalam kitab-kitab yang ada ni, saya harap sahabat-sahabat semua yang ada ni carilah kitab Tok Guru. Dan saya ingat yang baru ni At-Tibyan ni, satu tafsir yang baru yang baru diterbitkan. Ini bukan main-main ni. 15 jilid yang dikuliah sebanyak 40 tahun. Dan kini telah dibukukan menjadi satu tafsir yang kita akan telah pun diterbitkan. Ni saya dapat dapatkan. Ini kitab tafsir At-Tibyan ni. Ini jilid ke-10 ni. Tafsir ni kalau siapa yang nak beli, order sekarang, special price, Pre-order. Pre-order kita akan order pre-order, insya-Allah. Selepas ini kita akan dapat tafsir ni. Bukan mudah nak cari data ni. Untuk Guru Malaysia, alhamdulillah Tok Guru salah seorang ulama besar yang telah menulis kitab ini, dan akan kekal ilmu ni dan menjadi rujukan sepanjang masa. Dan ini yang kita harapkan menjadi anak muda, semua orang kita, khususnya orang Islam, mencari ilmu. Bukan mudah nak tafsir ya. Kita bukan main boleh-boleh tafsir, dan alhamdulillah ini telah diperakui dan ini telah menjadi diiktiraf, dan insya-Allah ini menjadi suatu perkara yang perlu kita kembang. Jadi sahabat-sahabat semua, kelebihan Presiden ni bukan setakat seorang ulama yang dalam dunia fiqh, tafsir, tapi ahli politik yang pada saya yang perlu kita hormati, sanjungi. Dan inilah di antara kaedah-kaedah bagaimana kita nak melahirkan orang hebat pada masa depan. InsyaAllah semoga Allah merahmati Presiden, guru kita, dan diberikan kesihatan sebagainya, dan seterusnya akan terus memimpin masyarakat umat Islam atas asas yang kita katakan penyatuan ummah, yang menjadi cita-cita kepada Tok Guru. Nak minta orang Islam, orang Melayu, orang Malaysia, seluruh umat ni saling, tak kira bangsa, tak kira agama, keturunan, hidup dalam sebuah masyarakat ummah yang bersatu padu, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri, Adun Paya Jaras, Merangkap Pesuruhjaya PAS Selangor, atas perkongsian khususnya daripada buku Tuan Guru Islam dalam Negara Masyarakat Majmuk. Dan saya sebenarnya seronok, kebetulan sebentar tadi ada kenalan saya berbangsa Cina, tapi seorang Muslim. Saya rasa dia ada berdekatan sini. Saudara Han Ling, saya kenal beberapa tahun yang lalu, ada kat sini berhadapan. Ni saya sebenarnya seronok bila kita dapat harmoni dengan kawan-kawan kita, walaupun dia berbeza agama, apatah lagi berbeza bangsa tapi sama agama dan sebagainya. Ini adalah suatu benda yang kita nak cuba tonjolkan kebaikan dan keindahan Islam. Dan satu benda yang kita boleh belajar daripada Tuan Guru ialah semua ini dia buat dengan ilmu. Dan kita boleh belajar daripada Tuan Guru bagaimana nak jadi orang hebat. Number one is knowledge, ilmu itu sendiri. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang YB pada petang ini memberikan sedikit pencerahan dan juga orang panggil apa, semangat juga kepada kita untuk terus berjuang dan juga terus orang kata meningkatkan kefahaman kita dari hari ke hari, supaya satu hari nanti kita berharap mudah-mudahan cita-cita kita untuk melaksanakan Islam ini dapat dilaksanakan lebih luas lagi dalam konteks negeri dan negara kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi. Saya mewakili pihak pengurusan Pustaka Permata Ummah kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri atas perkongsian pada petang ini, dan kita harap mudah-mudahan insya-Allah kita dapat teruskan lagi dengan program-program dan aktiviti-aktiviti yang lain lagi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekadar itu sahaja sesi kita pada petang ini. Aku qali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.